Kita akan teruskan perbincangan kita berkaitan dengan taqwa, yang mana merupakan satu daripada perkara yang sangat penting yang menjadi matlamat kepada puasa kita sendiri, yang kita duk puasa hari ini hari keempat, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipardukan, wahai orang-orang beriman, dipardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana dipardukan kepada umat-umat sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, para tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita merafakkan sedih kesyukuran kepada Allah pada tengah hari ini dapat kita berkumpul di dalam rumah Allah untuk kita menaikkan kefarduan Jumaat kita. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita tambahan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah sebagai pengisian kita pada tengah hari ini sebelum kita mendengar khutbah Jumaat, kita akan teruskan perbincangan kita berkaitan dengan taqwa, yang mana merupakan satu daripada perkara yang sangat penting yang menjadi matlamat kepada puasa kita sendiri, yang kita duk puasa hari ini hari keempat, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipardukan, wahai orang-orang beriman, dipardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana dipardukan kepada umat-umat sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi kita berada di dalam dua keadaan yang dipanggil sebagai untuk mengecas bateri takwa kita. Satu Ramadan, satu lagi Jumaat. Ramadan secara tahunan, dia datang sebulan sekali, dan dalam setahun sekali selama sebulan, dan setiap minggu Allah suruh kita cas bateri takwa kita dengan Jumaat. Mendengar khutbah Jumaat, duduk dalam rumah Allah, berzikir, tafakkur, muhasabah dan sebagainya. Itu adalah merupakan salah satu daripada cara untuk kita cas balik bateri takwa kita supaya berada dalam keadaan kuat. Supaya dengan bateri takwa yang kuat itulah dapat mencegah kita daripada melakukan kemungkaran dan dapat istiqamahkan kita melakukan kebaikan. Inilah di antara cara Allah Ta'ala programkan
kita hamba-hambanya. Seminggu sekali dia suruh kita, wajibkan kita orang lelaki menunaikan kefarduan Jumaat dengan khutbah dan sebagainya. Dan setahun sekali dia hantar mai 1 bulan tarbiyah untuk mencapai darjat muttaqin. Cuma yang kita nak sebutkan di sini ialah bagaimana kita nak mencapai darjat muttaqin itulah. Maka kita tengok ayat-ayat Quran. Hari ini kita nak tengok ayat seterusnya daripada surah Az-Zumar ayat 33, iaitu surah Az-Zumar ayat 33. Wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Ini ciri orang yang nak menjadikan diri dia bertakwa, dia kena ada ciri ni. Surah Az-Zumar, tuan-tuan boleh search tengok ayat 33. Wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan mereka-mereka yang membawa kebenaran. Al-sidqi bermakna kebenaran, dan tauhid, yang membawa tauhid yang benar, syariat yang benar. Wa saddaqa bih, dan membenarkannya. Ulaika humul muttaqun, mereka mengakui kebenaran yang mereka imankan itu. Bukan sekadar mereka mendatangkan, membawa kebenaran, tetapi mereka membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Al-Quran, oleh agama Islam, oleh tauhid, oleh syariat, oleh akhlak. Maka mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi bermakna dalam nak mencapai ketakwaan, elemen yang penting ialah membenarkan. Sebab tu kita panggil dalam iman pun, kita membenarkan dengan hati kita. Meyakini, mempercayai dengan hati kita, itu makna benar-benar sungguh-sungguh meyakini akan iman yang kita diajak untuk percaya oleh Nabi, diajak percaya oleh Al-Quran. Rukun iman yang tak nampak, kita kena ada sifat tasdiq. At-tasdiqu maknanya membenarkan dengan hati kita apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa ada sebarang ragu-ragu. Sebab itu Quran sendiri pun disebutkan zalikal kitabu la raiba fih. Itulah dia kitab yang tidak ada ragu-ragu lagi padanya. Sebab kita kena solid, bulat, percaya, yakin dengan Quran, yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang yakin dan benar apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang akan menjadi orang yang bertakwa. Sebab itu hudal lil muttaqin. Nak jadikan Quran itu sebagai sumber petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dia kena ada di sana yakin, benar, percaya dengan sebenar-benar, sepenuh hati. Barulah dia akan boleh menjadikan Quran itu sebagai sumber petunjuk. Kalau tidak, dia kira nak cari petunjuk yang lain daripada petunjuk yang ada, iaitu Al-Quran. Suka merujuk yang lain, tidak merujuk Al-Quran. Suka merujuk teori-teori, formula-formula daripada manusia, meninggalkan teori-teori dan formula-formula daripada Allah dan Rasul. Jadi sebenarnya orang yang nak menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam semua segi dan keadaan dan aspek kehidupan,
cirinya ialah mereka orang-orang yang benar-benar percaya dengan keistimewaan, kesyumulan, keajaiban Al-Quran. Maka mereka inilah yang akan mengikut petunjuk Al-Quran. Ayat ini menyatakan bahawasanya antara sifat taqwa adalah membawa perkara yang benar daripada Al-Quran dan percaya kepadanya dengan penuh keyakinan. Percaya kepada pembawanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ulama yang mu'tabar, dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga para tabi'in yang menyambung ajaran Islam ini sejak zaman berzaman. Jadi keyakinan itu Allah, Rasul dan seterusnya institusi dalam agama kita, iaitu institusi ulama, sahabat, tabi'in. Kita panggil cendekiawan Islam kita yang menyusun ilmu fiqh. Kena yakin dengan kewibawaan mereka, dengan istinbat hukum mereka, dengan fatwa mereka yang mereka fatwakan, yang bukan didasari oleh hawa nafsu, tetapi fatwa yang lahir daripada rasa tanggungjawab dan juga berdasarkan kepada disiplin-disiplin ilmu yang Allah Taala anugerahkan kepada mereka. Ini kita kena yakin, percaya dan pegang. Sesuatu yang telah difatwakan, sesuatu yang telah diputuskan oleh para alim ulama kita, kita pegang, kita amalkan. Yang tak boleh, yang haram tinggalkan, yang boleh kita laksanakan, buat. Itu bermakna ayat maksudnya yakin dan percaya dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, disambung oleh sahabat, tabi'in dan ulama-ulama cendekiawan mazhab kita semua itu. Mereka itulah sebagai penyambung mata rantai kepada agama kita ini. Dan sekarang ulama-ulama yang mempunyai autoriti di dalam bidang hukum hakam, dalam bidang akidah, dalam bidang akhlak, dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, semua itu kita kena respect, kita kena patuh, kita kena benarkan apa yang mereka sampaikan berdasarkan kepada disiplin ilmu yang Allah SWT beri kepada mereka. Al-Quran yang sedang kita berada di dalam bulan ini, bulan Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan adalah diturunkan padanya Al-Quran. Kebesaran Ramadan ialah kerana padanya diturunkan Al-Quran. Menjadilah Ramadan bulan yang termulia. Nabi kita Muhammad menerima Al-Quran. Jadilah Nabi kita Nabi yang termulia di kalangan Nabi-Nabi. Maka Jibril membawa Al-Quran. Maka Jibril menjadi malaikat termulia. Semua yang terbabit dan terlibat dengan Quran, dia akan jadi mulia, termulia, bukan takat mulia, paling mulia. Ramadan menjadi bulan paling mulia, penghulu sekalian bulan. Sebabnya kerana padanya diturunkan Al-Quran. Sebab itu satu ulama, dia kata, semua yang terlibat, yang terkena dengan terlibat dalam Al-Quran ini, sama ada dari segi penurunannya, bulannya ataupun penerimanya, maka dia akan jadi umat termulia. Macam kita penerima, umat yang menerima Al-Quran, maka kita pun menjadi umat yang termulia di kalangan umat-umat yang terdahulu. Sebabnya Al-Quran itulah yang mengangkat martabat kita, mengangkat kita di persada
mata Allah Subhanahu Wa Taala di persada yang dipanggil sebagai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ialah kalamullah, kata-kata Allah yang azali, yang tidak berakhir, tak ada kesudahannya, tidak ada mulanya. Sebab itu pertentangan di antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka duk nak paksa Imam Ahmad bin Hanbal supaya menyatakan Quran ini qadim, Quran ini baru, makhluk. Imam Ahmad mempertahankan pandangannya. Dia kata tak, Quran ini kalamullah. Bila kalamullah dia ada pada sifat Allah kalam, sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dia mai dengan zat, dia tak ada dulu dan kemudian, maka dia azali. Quran ini azali, dia tidak akan hancur, tidak akan hilang. Yang hilang tulisannya saja, tapi dari segi kalam itu tidak akan hilang selamanya, dan dia ada sama dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ dikatakan bahwasanya hukumnya adil, yakin, percaya Quran hukumnya adil. Tengok sekali lalu nampak tak adil, tapi bila kita ulul albab, orang yang punya ilmu yang dalam, dia akan menyatakan Quran itu adil. Pesaka dalam bab pesaka pertikaian, sebab dikatakan perempuan dapat sikit, laki dapat banyak, dua perempuan satu nisbah dia. Tapi dia dibahas tentuan dengan dalam, tentuan sekalian, akan lahirlah mengapa Allah Ta'ala putuskan demikian. Rupa-rupanya ada hikmah di sana, ada kebaikan di sana, ada di sudut tanggungjawab lelaki lebih pada perempuan. Dia tak kena fikir soalan kerana ditanggungkan kepada suami. Maka itu dipanggil sebagai keadilan dalam hukum Al-Quran. Banyak lagi dalam bab-bab yang lain, semuanya kita kena yakin, benar-benar percaya segala yang diputuskan oleh Al-Quran itu adalah adil, adalah dengan secara yang disebut sebagai qist, saksama. Adil dalam Islam meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan membagikan secara sama rata. Tetapi definisi adil dalam agama Islam kita mendefinisikan bahwasanya adil itu ialah dha' syai' li mahalli fi mahalli, letakkan sesuatu pada tempatnya. Maka itulah yang dibawa oleh Al-Quran, membawa tentuan teras. Ajaran Al-Quran itu disebutkan dalam kitab kita ini ialah hukumnya adil, tidak membezakan kasta, pangkat, darjat, sama di sisi undang-undang hukum Allah. Tak kira siapapun dia sebenarnya di mata undang-undang, di mata hukum, dia sama sahaja. Tidak ada jenis dua set hukum, tidak ada dua set jenis keadilan, tak ada. Dalam Islam hanya satu, tak kira siapa. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dia laksanakan hudud dalam konteks kerat tangan, potong tangan bagi yang mencuri, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Lau anna Fatimata bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad, sebab anak dia yang panjang umur ialah Fatimah, tak lain semua mati awal, maka dia kata Fatimah waktu tu dia sudah jadi pemimpin di Madinah. Nabi sudah aplikasikan undang-undang hukum Islam di dalam pemerintahannya. Nabi sebut dalam khutbah dia, Nabi kata kalau anakku Fatimah mencuri sekalipun, aku akan potong tangannya. Maksudnya dia akan disembunyi, tidak akan diselindung walaupun dia anak Nabi. Sabit salah, aku akan potong, kata Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan undang-undang ini dibawa oleh Islam, hukum hakamnya bersifat dengan adil. Tak kira siapa, tak akan dilindungi sebab agama kita, Quran kita membawa ajaran yang adil, ajaran yang besar. Sebab tu dalam khutbah tu kita dengar setiap kali khutbah Jumaat, khutbah yang kedua, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kamu, sebut setiap khutbah kedua, ayat tu mesti baca, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Tu ayat tu ulama bubuh dalam khutbah. Nak habaq apa? Nak habaq kat kita bahawasanya takwa yang paling, sifat takwa paling tinggi ialah berlaku adil. Innallaha ya'murukum bil adli, Allah memerintahkan kamu berlaku adil. Wal ihsan, melakukan ihsan, melakukan simpati, belas kasihan, ihsan sesama manusia. Wa ita'i zil qurba, memberi kepada orang yang dekat-dekat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, larang kamu, tegah kamu tiga, iaitu tegah kamu daripada perkara keji, tegah kamu daripada perkara mungkar, tegah kamu daripada perkara yang melampau, al-baghyu, melampau. Maka Allah suruh tiga, larang tiga. Makna tiga tu sangat-sangat penting. Tiga yang Allah suruh tu, semua tu ciri-ciri takwa. Adil, ihsan dan beri kepada orang yang dekat. Tu semua ciri takwa. Yang ketiga tu ialah yang dilarang tu, semua yang boleh mencacatkan takwa kita. Apa dia? Fahsya, keji. Mungkar, perkara yang mungkar. Baghi, perkara yang melampaui batas. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kita pula, pasal apa kita kena yakin dan percaya dengan Nabi kita? Itu Quran. Sebab Nabi kita Muhammad ialah manusia terbaik. Manusia yang terbaik diakui bukan saja oleh orang-orang Islam, tetapi diakui juga oleh cendekiawan-cendekiawan Barat. Michael Hughes dia kata nombor satu, ya, manusia yang paling mempunyai pengaruh ialah Nabi Muhammad SAW. Tanpa Instagram, tanpa Facebook, tanpa YouTube, dia boleh mempunyai follower, pengikut bilion manusia. Itu yang kata Nabi kita, tu yang kata kena kebenarkan apa yang Nabi bawa. Kemudian Nabi kita juga bersifat benar, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sifat Nabi yang wajib ada pada Nabi kita. Sidik maknanya benar. Nabi kita tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta dalam hidup dia. Nabi kita Muhammad terkenal dengan Al-Amin, yang amanah, yang jujur. Itulah dia Nabi. Kemudian Nabi bersifat dengan bijak, fatanah. Semua ini adalah merupakan sebab kenapa kita kena membenarkan segala apa, meyakinkan dengan sepenuhnya apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kerana Nabi kita sendiri bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Dan dia buat apa yang dia kata. Dia tidak pernah suruh orang tapi dia tak buat. Tapi dia buat dulu apa yang dia suruh kita. Menyebabkan kita bila baca sirah Nabi SAW, bertambah kecintaan kita, bertambah respek kita dan salut kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Contoh Ustaz bagi tadi, anak dia sendiri pun dia tidak lindung dan cover. Dia kata, aku akan jalankan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Manakala para cendekiawan pula, lepas pada Nabi,
sahabat, lepas tu ulama. Cendekiawan ni para ulama sekolah Islam pula menerima dengan penuh tanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala, dan bagi mereka yang beriman, mereka akan dibicarakan selepas mati dan ditanyakan mengenai ilmu yang dimiliki. Jadi makna tak boleh, kita kena percaya, yakin dengan ulama-ulama yang amilin, yang mereka takut. Ustaz sebut tadi Ahmad Ibn Hanbal, seorang imam yang disiksa dengan begitu dahsyat, tapi dia amanah dengan ilmu, dia tak tukar hukum. Fatwa dia tetap, dia kata Quran itu qadim, dia tak kata Quran itu jadid. Quran itu adalah qidam, dia datang sedia kala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, tu contoh ulama-ulama yang lain, Imam Syafi'i, imam-imam yang lain, semuanya mereka itu ada iman. Imam Al-Bukhari tak akan bubuh dalam hadis, dalam kitab hadisnya, melainkan dia solat dulu, minta petunjuk daripada Allah, beristiqarah dulu sebelum dia nak memasukkan hadis di dalam kitabnya. Nak jaga keaslian hadis Nabi SAW, tak mau masuk yang palsu, takut. Sebab tu kita kena yakin dan percaya dengan wibawa mereka. Jangan mainkan ikut mudah saja, kerana usaha mereka nak kumpulkan hadis Imam Bukhari, Muslim dan imam-imam yang lain. Semua itu memerlukan mujahadah, sungguh-sungguh petunjuk daripada Allah. Mereka minta solat dulu, barulah dia akan masukkan di dalam kitabnya itu. Sebab bimbang, takut dengan ancaman, siapa yang menyatakan apa yang aku tidak nyatakan, tempah satu tempat duduk dalam api neraka. Dia takut yang tu. Maka mereka akan membawa benda yang benar. Benda yang palsu tak akan ada dalam kitab mereka sedaya mungkin. Kalau tersilap, tersalah itu, yang tu dimaafkan oleh Allah. Kita yang datang kemudian kalau dapat menentukan kesalahan kesilapan mereka, boleh, tak ada masalah. Mereka akan terima. Dia kata yang mana datang daripada Nabi, pakailah yang tu. Kemudian oleh itu, orang-orang yang membaca Al-Quran dan tafsir sekadar di bibir, sedangkan hatinya dikuasai oleh godaan syaitan, tak benak sampai ke hati. Baca sekadar bibir saja, baca sekadar untuk dituturkan saja, tak sampai dalam hati, maka dia masih lagi dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh kebendaan, dikuasai oleh pangkat. Maka mereka susah untuk mencapai darjat takwa. Nabi Muhammad memberitahu akan lahirnya golongan mereka-mereka yang pandai berbicara, tetapi tidak masuk dalam hati mereka apa yang mereka bicarakan. Yaqra'una al-Quran la tajawazu qira'atihim taraqihim. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melepasi kerengkungan mereka, tak masuk hati. Baca takat ni ya, dia tak turun dalam hati. Itu Nabi bagi tahu dalam hadis riwayat Bukhari. Begitu juga tidak ada takwa bagi mereka yang menolak hadis, tak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Ada jenis satu jemaah Al-Quran, mereka nak pakai Quran saja, hadis tak mau pakai. Tak tahu nak solat macam mana, nak puasa macam mana. Sebab Quran datang secara mujmal, dia datang secara umum. Taksisul am ni sunnah. Tuan-tuan, kalau solat sendiri pun kalau tak ada bimbingan Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, kita nak solat macam mana? Jumaat nak buat macam mana? Zuhur berapa rakaat? Waktu masuk, waktu habis, tak ada dalam Quran. Dia main secara umum, aqimus salah. Bayang lagu mana nak sembahyang, itu tak dapat, tidak mesti ikut apa yang ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu orang yang tolak hadis
Dan tolak para ulama juga adalah tidak dikira bertakwa, tidak akan capai takwa. Mereka termasuk tidak bersedia menyelesaikan masalah serta pertingkahan dengan kitabullah dan juga sunnah Nabi SAW. Maknanya yang tolak para ulama, para cendekiawan yang amanah, yang amal dengan ilmunya, mereka itu kalau tolak pandangan-pandangan ulama yang muktabar, mereka juga dikira tidak mahu selesai masalah dengan Quran dan sunnah. Sebab kita tak boleh terus lompat ke Quran dan sunnah, melainkan kita kena dengan bimbingan dan panduan daripada alim ulama. Jadi siapa yang menolak para alim ulama yang muktabar, pandangan-pandangan mereka dikira juga menolak Quran dan sunnah, dan mereka juga boleh dikira tidak akan payah untuk nak mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi sebelum terakhir satu dua benda yang saya sampaikan, satu kata-kata daripada Buya Hamka dalam usaha kita nak mencapai takwa dalam bulan Ramadan. Tanya kepada dia macam mana, dia kata bagaimana puasa nak melahirkan takwa. Jawapannya ialah puasa dengan penuh kesedaran. Jangan puasa dalam keadaan mamai, dalam keadaan tidak sedar apa yang kita sedang lakukan. Sebab sedar bahawa Ramadan bulan yang mulia, Ramadan bulan yang besar yang Allah anugerahkan. Dengan kesedaran itulah kita akan mencapai takwa. Tapi kalau puasa dalam keadaan kita tidak sedar, dalam keadaan ikut-ikutan, dalam keadaan tiru-tiruan, itu menyebabkan kita akan tidak berjaya mencapai darjat takwa. Insya-Allah puasalah kita dengan penuh kesedaran, baru kita akan dapat mencapai ketakwaan, insya-Allah. Selepas solat jugalah, kalau tak khusyuk, tak fokus, kurang pahala. Begitu juga puasa, kalau kita buat dalam keadaan tak sedar, kelebihan-kelebihan yang tak sedar diri, maka itu juga akan membawa kepada kurang pahalanya dan kurang kualitinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.